Okay, dalam gambar rajah ni kita tengok ada dua kan, ada dua orang tarik ke arah kanan dan ke arah kiri, akhirnya ke mana dia pergi macam tu lah. Okay, jadi kalau menyebabkan satu daya mungkin dia tarik satu kotak ataupun dia tolak satu kotak macam gambar rajah ni ya. Okay. Jadi okay, macam dalam gambar rajah ni ya, dia tolak ke kanan macam tu. Okay, untuk dua orang ini dia tarik satu arah kiri, satu lagi arah kanan lah. Dalam arah yang direction arah yang berbeza, tapi dari segi magnitude tu terpulang kepada kekuatan orang yang tarik itulah. Dan akhir sekali ke mana paduan dia ataupun hasil disebut sebagai daya bersih lah, paduan ataupun net force kat sini. Okay. Dia boleh datang daya ini dalam unit Newton. Okay, dalam unit Newton. Okay. Jadi dekat sini apa-apa semua dalam bentuk N lah kat sini. Kita akan tulis dalam bentuk N lah. Okay. Jawapan dalam daya semua dalam unit Newton. Jadi dekat sini bermacam-macam jenis lah daya yang kita classify dia ataupun kita bagi nama dia. Jadi kalau kita tolak daya, kita tolak lah kat situ lah. Kita kenakan daya, kita tolak, kita tarik macam tu. Lepas tu ada daya dari disebabkan oleh daya geseran permukaan, okay, disebabkan oleh daya tindakan oleh graviti ya. Dan graviti okay, untuk keadaan dekat sini weight dia ditindakkan oleh daya graviti ke bawah lah macam tu. Okay. Dan kita ada daya lain yang counter daripada daya graviti ataupun dekat atas satah permukaan kita ada daya normal yang ni. Okay. Okay, dia perpendicular dengan ataupun bersudut tepat dengan satah permukaan lah. Kalau daya normal dalam keadaan satah yang mendatar macam ni, okay, dia punya normal dia macam tu lah. Oh, saya ingat. Okay. Dia punya normal dia macam tu lah, naik atas. Okay. Kalau untuk satah yang condong lebih kurang macam ni. Okay, satah condong. Okay, normal dia macam tu lah. Okay, dia sudut tegak terhadap satah yang objek duduk lah. Kalau objek yang dekat flat macam ni, macam tu lah, objek duduk macam tu, normal dia macam tu lah. Okay, diwakilkan sebagai N macam tu lah. N. N. Itu lah N. Okay, ada juga yang guna R. Ada juga yang dia wakilkan sebagai R. Ikut ikut buku teks yang diguna. Tapi kita akan guna N kat sini lah, normal. Okay, dan juga kita ada lain-lain daya-daya yang lain disebut sebagai daya disebabkan oleh tegangan tali lah, tension kat sini. Okay, yang kat sini ya. Okay, nanti kita tengok lah tension, direction untuk tension ni arah dia mana lah. Kalau untuk situasi orang tarik ni, arah dia semua mengarah ke menjauhi orang itulah. Okay, daripada objek mengarah keluar lah macam tu lah. Okay. Okay, kita pergi satu-satu lah. Kita ada Newton's Law of Motion ni ada tiga. Yang pertama sekali Newton's First Law of Motion, nombor satunya, yang mana dia akan come up dengan satu formula net force ni sama juga dengan kosong. Macam tu lah. Okay, maksud net force ni semua daya-daya yang bertindak dekat atas objek, bila dia campur, dia tolak, okay, dia akan dapat sama juga dengan kosong. Okay, macam tu lah. Nah, yang ni ada dua kategori kat sini. Kita boleh discuss satu objek keadaan statik lah, yang ni ya. Statik yang ni, remain stationary ya. Dia akan cuba duduk dalam keadaan diam selagi tak ada daya lain yang bertindak kat atas dia. Okay? Kalau kita ada buku dekat atas tu, dia duduklah diam sampai bila-bila kat situ selagi kita tak bagi daya lain kat dia. Okay? Maksud dia net force dia sama juga dengan kosong lah kat situ. Sungguh pun kalau kita lukis daya-daya yang bertindak kat atas dia, dia ada berat dasar. Okay? Dia ada daya normal nanti, dia ada friction force semua, daya geseran. Okay? Jadi dalam keadaan diam dia boleh ada dua lah. Satu dalam keadaan diam
pada paksi X. Maksud dia tak slide lah. Dia tak slide secara mendatar lah maksud dia. Okay, kalau permukaan tu condong sikit, dia slide ke bawah lah macam tu. Jadi dia tak direction dia, sliding dia tak slide ke kiri ataupun ke kanan. Dan satu lagi dari segi menegak atas dan bawah, dia tak tenggelam masuk dalam ataupun dia tak naik atas. Okay. Jadi yang pertama, kalau dia duduk diam kat situ, dia akan cuba berada dalam keadaan diam lah, selagi tak ada daya luar yang bertindak. Ataupun yang kedua ni, dia satu lagi kalau dia bergerak dengan constant velocity lah. Okay, yang mana dekat sini constant velocity maksud dia pecutan dia sama juga dengan kosong lah kat sini ya. Pecutan dia kosong. Disebabkan oleh laju awal dengan laju akhir dia sama. Kalau masuk dalam formula yang sebelum ni kita belajar tu, laju awal value katakan 10, laju akhir 10, untuk kira pecutan, kita ada rumus ni lah, V tolak U bahagi dengan T lah kat sini. Okay, yang ni kita dapat pecutan lah. Okay, jadi kalau V dia dengan U dia sama value, kita tolak jadi kosong. Kosong bahagi dengan value apa-apa pun, kita akan dapat kosong lah kat situ. Okay, jadi ada dua keadaan lah. Satu, kalau dia diam, dia akan cuba diam lah. Dan kalau dia constant speed, dia akan cuba dalam keadaan constant speed selagi tidak ada daya-daya luar ataupun yang mengubah dia orang ni. Benda-benda ni semua. Okay, jadi akhirnya dia come out dengan net force kat sini lah, equal to 0. Okay, jadi net force equal to 0 ni dalam keadaan objek dalam keadaan statik, satu. Yang kedua, dalam objek bila dia bergerak dengan constant speed. Okay, yang mana constant speed dia punya A dia kosong. Okay, yang ni ada kaitan dia nanti kita tengok dalam Newton second law of motion, yang mana dekat sini Newton second law of motion dia ada F net force dia sama juga dengan MA. Dia tak kosong kat sini. Okay, dia tak kosong. Okay, untuk situasi yang tadi yang mana objek bergerak dengan laju yang seragam, okay, yang mana bila laju seragam, kalau kita apply rumus yang ini dia punya A dia kosong kat sini. Jadi automatically F net force dia sama juga dengan kosong, macam tu lah, itu maksud dia. Okay, jadi untuk situasi ini dia punya net force sama juga dengan MA. Maksud dia, setelah dia ambil kira jumlah daya-daya yang bertindak dia, mungkin kalau dalam situasi ini kita boleh bayang ada 2-3 orang tarik kotak macam tu lah. Ada macam yang tadi awal-awal tadi ada 2 orang tarik tali kan. Okay. Jadi dia tarik tali kiri dengan kanan, yang net force dia akhir sekali tu siapa kalah. Kalau siapa kalah, dia akan ikut orang yang menang lah. Ya. Macam tu lah, bila dia bergerak ke arah orang yang menang tu, dia ada gerakan dia. Kalau ada gerakan yang bukan melibatkan laju yang malar, okay, dia boleh dapat value ni. Okay, dia boleh identify value A kat sini. Okay, jadi dekat sini disebut sebagai non-zero net force lah. Maksud dia non-zero net force yang saya sebut tadi, yang mana dia punya resultant force ataupun daya bersih dia ada value dia lah. Daya bersih dia ni bukan kosong lah, dia ada nombor. Bila dia campur tolak, akhirnya dia dapat satu nombor. Bila dapat satu nombor itu, kita boleh kira pecutan dia nanti. Okay? Dengan kata lain, orang yang kalah tadi dia bergerak ke arah orang yang menang, okay, sebab dia kalah tarik Jadi dia bergerak tu, kita boleh kira dia punya pecutan, dia punya pecutan dia. Okay? Jadi itu adalah second law of motion, Newton's law yang kedua lah kat sini. Yang pertama, net force sama juga dengan kosong, tapi kita kena masukkan definition dia lah, yang dua tu tadi. Second law of motion yang inilah, dia punya net force dia sama juga dengan MA kat sini. Okay, akhir sekali kita ada third law of motion, yang mana third law of motion ni yang mana dia sebut sebagai action reaction lah. Dalam bahasa Melayunya kita ada tindakan dan tindak balas kat sini. Okay, yang ni contoh dia yang orang naik skate, kalau skateboard, ice skating tu, kalau dia tolak sama-sama dia bagi daya, masing-masing berbeza daya tapi arah dia bertentangan lah. Ini kalau different daya. Okay, kalau seorang dia tolak,
okey, seorang lagi akan bagi tindak balas dengan daya yang sama kat sini. Okey, jadi untuk third law of motion ni asasnya kepada dia boleh sebut sebagai dua objek yang tindakan dan tindak balas antara dua objek yang mana value daya yang diberikan tu adalah sama tapi dia punya arah saja yang bertentangan. Okey. Contoh macam ni lah, yang seorang lagi tolak arah ni, yang seorang lagi tolak arah sini. Okey, value yang sama, reaction force dia equal lah kat sini ya. Tindakan dan tindak balas dia mempunyai magnitude nilai yang sama tapi arah saja yang berbeza. Okey, jadi kalau diminta untuk differentiate antara tiga-tiga Newton's law ni, kita boleh bagi lah kat sini. Okey, jadi bila kita faham berkenaan dengan Newton's law ni, kita boleh apply dalam mana-mana problem-problem yang muncul yang melibatkan daya. Okey, sebelum tu kita kena faham dengan daya-daya yang lain lah. Okey, daya yang seterusnya kita ada adalah berat jasad, iaitu objek yang ditindakkan oleh daya graviti, okey, ataupun kita sebut sebagai pecutan graviti, yang mana dia punya weight berat jasad, wakil dia, simbol dia adalah W kat sini ya. Sama juga dengan mg kat situ. Okay, kalau objek berada dekat atas permukaan yang berdatar ni dengan jisim tertentu kat sini, jadi dia ada weight yang ditindakkan adalah bersudut tepat terhadap permukaan. Okay, permukaan. Yang ini permukaan yang mendatar, yang maksud sudut tepat yang permukaan yang mendatar ni lah. Dengan kata lain, ditindakkan oleh dalam arah graviti ya. Okay. Kalau dia duduk macam ni, okay, kalau objek duduk macam ni ya, dia weight dia macam tu. Okay. Ikut graviti ya, graviti akan tegak. Yang ni adalah weight dia. Macam tu. Kalau objek berada dalam keadaan yang macam ni, okay, tekan dia dekat dinding ke, dia punya weight dia macam tu. Yang ni weight dia. Okay ya, macam tu lah. Jadi weight dia hasil darab jisim dengan graviti, pecutan graviti, dan kita dapat dalam Newton's lah kat sini. Okay. Jadi di mana-mana kedudukan objek, tak kira bentuk dia duduk macam mana dekat atas satah, tapi dia punya arah, dia punya vektor force dia adalah tegak. Okay. Vertikal lah, tegak terhadap ni. And then kita ada daya normal. Okay, yang tadi yang saya tunjuk, yang saya lukis ni dah ada lukisan dia. Okay, daya normal untuk kalau weight arah yang bawah ni, okay, daya normal untuk dia lebih kepada perpendicular terhadap satah yang objek duduk. Okay, kalau dekat sini satah dia horizontal macam tu, normal dia 90 darjah dengan satah. Kalau buku ni duduk sending macam ni, dia punya normal dia, arah dia macam tu. Okay ya, normal dia. Okay, untuk objek yang satah condong macam ni, okay, normal dia condong terhadap permukaan satah condong tu. Okay, sungguh pun graviti dia tegak. Yang ni pun graviti tegak lah. Yang ni pun tegak macam ni. Okay ya. Jadi apa yang kita dah daya weight, daya normal. Okay, daya normal basically kita akan guna N lah. N kat sini. Ada yang guna R, ada yang guna FR. FR yang okay, ada yang guna FN juga. Okay, mewakili F ni force lah, N itu adalah normal. Okay, macam tu. Ada yang guna R saja. Macam tu lah. Okay, itu adalah normal. Okay, cumanya nanti kalau kita masuk dalam objek yang dalam keseimbangan, kita akan analisis dia dalam bentuk paksi X dengan paksi Y semula lah. Yang mana keseimbangan objek apabila daya-daya yang bertindak ke atas dia, kita kena ambil kira paksi X dan paksi Y dari segi net force dia. Okay, ini contoh dia lah. Application dia macam-macam lah. Contohnya kalau kita ada kotak, kita biarkan kotak duduk, boleh ada
dalam situasi A ni, kita biar sajalah kotak tu duduk ditindakkan oleh berat jasad dia di atas permukaan. Boleh ada kita tekan dia sikit macam tu, bersudut kita tekan ataupun kita tarik dia bersudut, ataupun kita kenakan daya dia dalam arah ni ke selari dengan permukaan, ataupun kita tarik dia macam tu ke. Okay, jadi banyak daya kita boleh kenakan dekat atas satah yang mendatar. Kalau satah condong pun sama juga, kalau dia duduk macam ni, okay, kita boleh kenakan dia, sama ada kita boleh tolak dia macam tu, okay, kita boleh tarik dia macam ni, kita boleh tarik dia macam tu, okay, kita nak tahan dia daripada melongsor, berapa daya yang kita kenakan, okay, kita tekan dia macam tu. Jadi macam-macam lah. Okay, dalam situasi ini, kita anggapkan kalau untuk satah yang mendatar macam ni, objek tu tak tenggelam masuk dalam lah kat situ lah. Okay, objek ni bila kita tekan yang dalam situasi B ni, kan, dia tekan macam tu, objek ni tak tenggelam lah macam tu lah, sebab mengambil kira permukaan itu adalah solid lah, tak tenggelam. Okay, jadi yang efek dia sekarang ni sama ada objek ni bergerak ke kiri ataupun ke kanan saja. Macam tu lah. Okay, dia ke bawah tak boleh lah, sebab yang ni kita lihat dari segi keratan rentas tepi saja. Okay, bukannya kita tengok daripada atas lah. Macam kita biliard snooker punya bola lah, itu lain cerita. Okay, yang ni pun sama. Okay, kalau yang macam ni boleh ada sama ada dia naik atas ataupun ke bawah lah, yang ni. Sebab kita apply yang ni lah. Kalau kita tekan dia, tak mungkin dia akan tenggelam lah kalau untuk situasi ni. Kalau kita tarik naik atas, mungkin berlaku dia naik atas. Gitu lah. Okay lah. Jadi yang ini mungkin boleh ada application nanti kita tengok lah, application yang terlibat lah dalam ni. Okay. Jadi kita dah tahu beberapa daya yang terlibat. Jadi ada satu lagi daya geseran, saya tak cerita lagi lah. Okay. Jadi sekarang ni kita ada bawah tajuk free body diagram. Maksud dia jasad bebas lah, rajah ataupun gambar rajah jasad bebas. Dalam bahasa Melayunya, iaitu satu cara kita nak lukis, okay, schematic diagram menunjukkan daya-daya yang terlibat dalam satu sistem tu lah. Okay. Dan yang mana bergantung kepada objek dia duduk macam mana, sama ada catah condong, mendatar apa semua. Jadi apa daya yang wujud yang kita tahu, kita kena lukis dia, dan termasuklah arah daya dan juga sudut-sudut daya yang terlibat kat sini ya. Okey. Jadi nanti kita akan lihat kita kena lukislah free body diagram untuk situasi daya dalam soalan-soalan yang diberikan macam tu lah. Okey, yang mana dia melibatkan kalau kita tengok daya-daya ini, daya pada paksi X ada value, daya pada paksi Y ada value, sama ada atas, bawah, kiri dan kanan macam tu. Okey. Okay, dan kita kena ambil kira daya-daya yang melibatkan sudut, kita kena pecahkan dia komponen-komponen macam ni ya. Contohnya kita kenakan daya 20 Newton kat situ bersudut 30 darjah. Okay. Nah, yang macam ni kita kena dissolve kepada komponen X dia, kena dissolve kepada komponen Y dia. Yang ini kita dah cover dalam chapter yang pertama, yang mana kita gunakan trigonometry tu, yang kita ada segitiga cos dengan sin. Kira. Ya. Okay, jadi semua value X kita buat analisis, semua value Y kita akan dapatkan net force masing-masing lah. Okay. Okay, ada daya yang macam ni, contohnya yang mudah sekali, kita ada horizontal punya force, yang mana ada beberapa daya yang terlibat. Okay, yang ini senang lah, kita boleh anggapkan sebagai 5 Newton ni adalah positive value lah, sebab dia ke kanan. Kita akan tolak dengan 2 Newton dengan 3 Newton lah, sebab 2 Newton dan 3 Newton ni arah dia ke kiri. Okay. Dengan mengambil kira 5 Newton ni sebagai positif dan 3 Newton dan 2 Newton ni sebagai negatif, kita tolak kat sini. Yang ni kita sebut sebagai zero net force lah, yang mana jumlah jumlah paksi untuk kategori ini paksi X saja yang terlibat, jumlah Fx dia sama juga dengan
Kita tak tahu berapa, tapi untuk net force ni zero sebab kita ada value dia 5 Newton, tolak dengan 2 Newton, kita tolak lagi dengan 3 Newton. Okay, bila kita buat operation campur dan tolak, jawapan dia dekat sini sama juga dengan kosong. Kat sini ya. Jadi maksud dia, objek ini tak pergi mana lah, dia duduk diam-diam kat situ. Dia punya net force dia kosong. Dengan kata lain, kita ada net force Fx ini, Fx sama juga dengan kosong. Macam tu lah, sama juga dengan kosong. Okay, untuk non-zero net force, bila kita sum up of Fx value, kita dapat 0 kat sini. Untuk situasi ini, 6 tolak 2 tolak 3. Okay, kita ada 6 dengan 2 Newton tolak dengan 3. Jadi jawapannya dekat sini kita ada 1 Newton. Okay, ya. Jadi net force dia ada value kat sini ya. Jadi yang ini sama juga dengan ada value. Bila ada value dekat sini, objek ini bergerak lah. Okay. Jadi net force dia akhirnya nilai dia 1 Newton dan arah dia kat mana. Okay, sebab force dia, force ni adalah vektor. Kita ada value dia, kita kena sertakan dia juga dengan sudut dia ataupun direction dia. Untuk situasi ni, direction dia ke arah kanan lah kat sini. Dia akan bergerak ke arah kanan. Untuk situasi yang atas ni, dia duduk diam lah. Yang ni bergerak. Once dia bergerak, kita boleh kaitkan dia dengan hukum Newton yang kedua tadi. Okay, yang mana sama juga dengan MA kat sini ya. Okay. Net force dia sama juga dengan 1 Newton. Jadi kalau ada value untuk jisim, kita masuk dia dalam jisim ni, kita boleh dapat A dia lah kat situ. Okay. Untuk situasi yang pertama tadi, zero net force ni situasi dalam hukum Newton yang pertama. Macam tu lah. Yang ni situasi hukum Newton yang kedua. Okay, bila ada force, ada net force, kita boleh ada value, kita boleh kira A dia. Okay, dan situasi lain dalam bentuk lain-lain lah. Yang ni daripada pandangan atas lah ni. Okay, objek ni gambar rajah daripada atas, yang mana ada dua orang tolak dalam arah yang sama. Jadi kita wakilkan dalam anak panah dia 40. Maksud dia yang situasi ini semuanya ke arah kanan. Jadi dua daya yang kita kenakan dalam arah yang sama. Kita ada 40 Newton dan 30 Newton, kita campur saja. Yang ini pula bertentangan, ada dua tolak dalam direction yang berbeza, satu 40, satu 30. Jadi yang daya yang besar akan tolak daya yang kecil dekat sini. Ataupun kalau kita nak buat koordinat, kita buat koordinat sistem yang kawasan sini semua positif lah. Kita ada 40 kat sini ya. Okay. Kita boleh buat macam ni ya. Pergi ke sana 40. Okay. Yang ni ya. Yang ni ke kiri dengan value dia 30. Macam tu lah. Okay. Jadi 40 tolak dengan 30, kita dapat 10 kat situ. Dan arah dia ke kanan macam tu. Okay. Yang ni pun sama. Tapi yang ni kena ambil kira sudut lah kat sini ya. Sebab yang ni agak mudah sikit sebab sudut yang diberikan adalah 90 darjah kat sini. Jadi senang kira lah guna teorem Pythagoras untuk kita dapat lah. Okay, rules dia kalau 3, 4 kat sini 5 lah kat sini. Okay, terus kita campur macam masuk kita buat kaedah punca kuasa 2 tu lah. Okay ya. Yang ni daripada pandangan atas lah. Ini pandangan atas. Okay, tapi dalam contoh nanti kita tak bagi kaedah 2D ni lah. Okay, 2D ni agak susah untuk kita relate dengan pecutan nanti lah. Okay, biasanya kita bagi soalan bentuk yang 2D yang macam ni lebih kepada nak cari net force saja. Yang ni relate untuk chapter yang pertama biasanya. Okay. Jadi biasa kita akan bagi dalam bentuk macam ni lah, keratan rentas daripada tepi, okay, dan daya-daya yang dikenakan berapa banyak, kemudian kita kira. Yang ni senang sikit sebab sebab daya yang kita kenakan tu semuanya adalah mendata. Okay. Kita tak perlu cari. Kalau ada satu lagi daya yang tarik macam tu, okay, kita kena resolve lah terhadap sudut masing-masing kat sini, sudut dia.
Okay, sekejap lagi kita tengok. Okay, ini pun sama macam tadi. Okay, yang mana value-value yang ke kanan semua kita ambil sebagai positif, ke kiri sebagai negatif. Macam okay, jadi 8 tolak dengan 10 kat sini. Akhirnya kita tahu macam ni. Okay, dalam lukisan mungkin kita tahulah arah gerakannya ke kiri ke kanan macam tu. Kita boleh assume 10 ni boleh tolak dengan 8 arah ni. Tapi kalau dalam calculation kita tak boleh nak bayang force tu arah-arah mana. Mungkin ada kita assume force tu macam mana. Jadi dalam calculation dia akan muncul positive value dan juga negative value kat situ. Okay, ya. Basically kalau kita assume 8 ni tolak dengan 10, kita dapat negatif lah. 8 bila tolak dengan 10, kita dapat negatif 2 lah kat sini ya. Maksud negatif 2 ni direction dia terbalik lah. Okay, kalau positif arah dia ke kanan, negatif 2 ni arah dia ke kiri lah. Value tetap sama lah 2. Okay. Okay, 2 Newton tetap sama tapi negatif ni peranan dia sebagai arah dia saja. Okay, negatif tu arah dia ke kiri. Tentu lah. Okay, kalau positif, maksud dia kalau macam situasi yang macam ni ya, katakan ni 12 Newton. Okay, 12 Newton tolak dengan 10 dapat 2. 2 itu adalah positif. Kita tahu dia bukan ke kanan macam tu. Okay. Right. Ini contoh dia. Ini contoh dia. Satu contoh ini saya bagi banyak contoh sebab kita tak boleh nak jawab dalam ni. Saya pun tak boleh nak check, nak tengok semua kita buat kan. Jadi saya bagi contoh untuk orang follow lah kat sini ya. Okay. Jadi yang pertama sekali problem kita ada dekat sini ada satu box. Okay. GCM dia 2 kilo. Okay, 2 kilogram. Kemudian ada daya yang dikenakan kat sini. Okay, yang ni sama macam soalan macam tadi ya. Okay, nak dapatkan net force. Okay, maksud dia net force ni total F dekat sini saya lebih spesifik saya letak Fx lah kat sini ya. Macam tu lah, Fx berapa nilai dia sini ya, total dia. Okay, jadi kita ada dua value 15 ni campur 22 15 sebab dia ke arah kanan 15 tolak dengan 2 lah gitu. Okay. Jadi bila dapat net force kita boleh kira lah kat sini. Okay, bila ada net force ada value dia kat sini kita boleh kira pecutan. Ya, kita boleh kira pecutan. Kalau net force dia kosong tak boleh kira pecutan lah. Maksud dia objek tu dia diam lah ataupun dia bergerak dengan laju seragam. Macam tu lah. Okay. Dan untuk situasi ni kita kena ambil kira satu force yang bersudut lah, bersudut. Okay, jadi macam mana kita nak solve problem ni nanti kita akan jumpa lah nanti ya. Yang mana kita kena solve force yang ini ya. Force yang ini, yang 10 ni satu komponen Y dia macam tu. Okay, kita sebut kalau yang ni sebagai F1 katakan tu. Kita akan cari F1Y. Tentu. Dan satu lagi adalah arah ni. Tentu lah. Yang mana value dia adalah F1X. Okay ya. Yang mana di sini kita kena ambil kira segitiga yang terlibat macam tu. Okay, ni sudut dia. Sudut 30. Untuk value yang dekat sini, iaitu F1Y, kita kena dapat rumus dia F1 sin theta. Tentu lah. Sin theta. Yang ini F1 cos theta. Tentu lah. Okay ya. Jadi kita ada value theta 30. Kat sini theta 30. F1 value dia 10. Kita dapatlah dia punya komponen dia. Okay. Jadi lepas dapat komponen, baru kita kena tengok dia punya komponen X semua sekali yang terlibat. Okay. Dan juga komponen Y. Yang tu nanti kita kena tengok. Okay. Contoh dia. Contoh yang saya tunjuk untuk resolve dulu menggunakan segitiga lah. Untuk kita tak boleh ambil kira 10 terus lah. Sebab kalau 10 value dia dalam keadaan macam ni boleh ambil lah. Okay. Kalau dia bersudut macam ni kita tak boleh. Kita kena pecah dia dulu. X dengan Y.
Kemudian kita masuk frictional force. Frictional force ni adalah daya geseran. Daya geseran sebenarnya daya yang menghalang daripada objek bergerak kat sini ya. Kalau objek tu dalam keadaan statik, ada keadaan kalau kita ada satah condong macam ni ya. Objek tu duduk macam tu. Sepatutnya kalau dia licin dia boleh lonsor turun. Kan sebab dia kasar mungkin objek tu duduk statik dekat situ. Maksud dia ada satu daya yang halang dia daripada dia bergerak turun. Kalau direction dia terbalik kat sini ya, macam tu. Dengan F kat sini. Macam tu kita kata yang mana dia punya arah dia ni adalah selari dengan arah satah objek tu bergerak. Kalau dia kalau dia duduk macam ni ke kan, kita tarik dia naik atas, ada geseran kat sini, dia belakang lah macam tu. Macam tu. Dia punya adalah parallel lah dengan surface contact itu, tapi dia punya terbalik dengan arah objek tu bergerak. Menghalang lah daripada dia bergerak. Ada resist lah maksud dia. Jadi dekat sini, kalau kita tengok, kalau di bawah mikroskop dekat sini ya, untuk objek dari segi friction force, katakan ini surface dia. Kalau kita ada objek kat sini, kita tengok dekat sini ya, kecil ni, kita besarkan dia. Kita besarkan dia ni. Surface ni kat sini ada kasar kat sini ya, kontak. Katakan ini adalah kotak tu. Yang bawah ni adalah lantai lah. Jadi dekat situ dia punya surface ada kasar kat situ, roughness kat situ. Yang mana dia perlukan satu daya untuk membolehkan objek bergerak, dia kena overcome surface contact ni dulu lah kat situ untuk baru dia boleh bergerak macam tu lah. Jadi dekat sini ada dua jenis lah. Yang pertama sekali daya geseran statik, yang kita wakilkan sebagai Fs, S stand for static, dan juga daya geseran kinetik, yang mana kita letak dia sebagai Fk kat situ. Jadi asasnya daya geseran ini, apa yang mempengaruhi daya geseran ini sebenarnya dia bergantung kepada beberapa faktor lah kat sini ya. Yang mana dua-dua daya geseran itu adalah mempunyai rumus yang sama, iaitu common dia F sama juga dengan perkali coefficient lah. Kat sini kita sebut sebagai coefficient of friction. Mu ni dia darabkan dengan N. N ini adalah daya normal. Yang mana untuk kira daya geseran, kita hanya perlu tahu dia punya coefficient of static friction, coefficient of friction, dan juga perlu tahu daya normal dia. Itu saja. Dia tak bergantung kepada permukaan apa semua, dia tak bergantung. Yang kita, mungkin sebelum ni kita faham mungkin bergantung kepada permukaan itu sebenarnya bergantung kepada kontak antara dua objek lah. Sama ada kita ada kotak dibuat daripada kertas, kontak dia dengan lantai, mungkin lantai licin, mungkin lantai ais, lantai tar, lantai kayu, berbeza lah. Yang mana coefficient of friction ini coefficient of friction ini bergantung kepada value kontak dia. Jadi ini common rumus lah. Jadi ada dua yang kita tahu, static friction dengan kinetic friction. Kalau untuk static friction kita letak S lah. Differentiate dia S kat sini lah. Differentiate sebagai S. Kalau kinetic friction kita letak dia sebagai K kat situ lah. Kita ganti S bawah ni jadi K. Mu sebagai K macam tu lah. Terima kasih. Jadi dekat sini untuk static friction, macam yang tadi yang saya lukis, contoh untuk objek yang berada dekat atas permukaan, macam kita cuba tolak dia. Kita cuba tolak. Macam peti ais yang benda berat-berat kita tolak, dia benda tak jalan kan. Sebab kita kenakan daya
mungkin tak kuat untuk overcome friction yang ada dekat sini. Okay, kalau lantai tu rumah kita tu licin, kita tak sabun, mungkin senang sikit lah kita tolak peti ais tu. Okay, kalau ada roda, sebab friction dia kurang, mungkin kita boleh tolak. Kalau dia duduk dekat atas lantai yang kasar, macam dah lama tak bergerak-gerak, lagi surface contact ini dah macam dah dekat dah kat situ. Okay. Jadi kita perlukan satu daya yang lebih untuk kita overcome static friction untuk objek tu bergerak. Ya. Jadi untuk kita kenakan daya untuk objek tu bergerak, kita sebut sebagai daya yang kita perlukan itu sebenarnya adalah sama juga dengan daya geseran, disebut sebagai daya geseran statik maksimum lah kat sini ya, maksimum. Okay, ya. Jadi kalau kita lihat dekat sini ya, daya geseran statik, dia punya simbol dia dia adalah daya dan unit dia adalah Newton. Mu itu adalah koefisien ataupun perkali geseran statik, yang mana dia punya simbol adalah mu s, dan kita ada N adalah daya normal dan dia punya unit dia adalah N. Dekat sini ya. Dan dekat sini mu s ini tak ada unit. Dia tak ada unit lah. Ini tak ada unit. Kita akan jumpa nombor-nombor lah kat sini ya. Biasanya dia akan bagi nombor kosong macam ni ya, perkali geseran statik sama juga dengan 0.5 macam tu. Dan belakang ni tak ada unit. Sebab yang ni dah ada unit Newton, yang ni unit dia dalam Newton, Newton bagi dengan Newton, tak ada unit lah kat situ. Okay, jadi mu s itu tak ada unit. Okay, jadi mu s, mu k pun tak ada unit juga. Okay, jadi yang mu ini dia tak berunit lah. Pemalar perkali geseran yang tak berunit. Okay, perkali ya. Dia nombor saja lah perkali tu. Okay. Jadi kalau kita tengok dari segi apa beza dia dengan perkali dengan geseran kinetik, perwakilan dia macam ni lah. Dia ada K kat situ. Yang ni boleh saya akan guna N terus lah. N terus lah, bukan N. Yang mana beza kinetik dengan statik ni, value untuk kinetik Fk ini value dia adalah rendah daripada Fx. Okay, kalau kita tengok graf ni. Okay, apabila kita kenakan daya dia daripada kecil ke besar, okay, ke kecil ke besar, maksud dia dalam paksi Y ini adalah kita kenakan daya dia. Kita naikkan daya daripada kecil ke besar. Kalau kita tengok kenaikan daya ini adalah berkadar terus dengan applied force, maksud dia gerakan objek. Okay, kat sini ya. Okay, ada satu value of static friction lah. Okay, static friction dekat sini dia ada satu tahap yang mana borderline dia, apabila kita kenakan daya, bila daya yang kita kenakan itu lebih besar daripada static friction, objek itu akan mula bergerak. Okay, ya. Jadi basically asasnya untuk static friction dia ada borderline dia macam ni lah. Borderline dia. Okay, untuk daya yang kita kenakan di bawah borderline dekat sini adalah maksimum static, nilai static friction yang maksimum lah kat sini. Maksimum. Okay, bila kita kenakan daya yang kurang daripada nilai maksimum tu, objek tu akan duduk diam lah. Okay, dan sampai satu tahap yang mana dia daya yang lebih besar daripada daya maksimum static friction, objek itu akan start bergerak. Bila dia start bergerak, dia akan produce daya geseran kinetik pula. Yang ini adalah value daya geseran kinetik. Okay, ya. Yang mana kalau kita compare nilai daya geseran kinetik dengan daya geseran statik, daya geseran kinetik ni adalah rendah daripada daya geseran statik. Okay, ya. Yang ni lah yang saya lukis tadi. Okay, bila kita tahu daya geseran kinetik value dia lebih rendah daripada daya geseran statik,
dia punya mu dia pun rendah lagi. Okay, yang mana mu S dia, mu K dia adalah kecil lagi daripada mu S. Macam tu lah. Okay, jadi once objek tu bergerak, dia ada daya geseran kinetik. Dan bila dia bergerak ada daya geseran kinetik, kita boleh kira perkali geseran kinetik. Macam tu. Ya, sama juga macam statik ni ya. Okey. Contoh macam kita apa ni? Tolak objek yang turun lah macam tu lah. Okey. Jadi ada soalan yang boleh tanya berapa daya yang kita kenakan untuk nak elak daripada objek itu turun. Okay, mungkin kalau kita lepaskan objek tu boleh melongsor turun, jadi kita nak tolak dia berapa. Okay, dekat situ kita di sini semua yang terlibat lah, sama ada objek tu asalnya dia statik, okay, kemudian dia bergerak, okay, kita boleh kira perkali geseran, kita boleh kira daya geseran statik dengan kinetik, kita juga boleh kira pecutan apa semua dan lain-lain lagi lah, daya-daya yang terlibat. Ya, ni contoh jadual permukaan kontak antara dua jasad yang berbeza lah. Contohnya kita ada sistem getah dekat atas dry concrete, kita punya static friction beza dengan kinetic friction. Okay, kalau dekat sini kita tengok static friction untuk situasi yang nombor 1 ni, value dia lebih besar. Semua kalau kita tengok untuk static friction, value dia lebih besar lah kat situ. Okay. Dan setiap permukaan dengan permukaan material yang berbeza akan produce value yang berbeza. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, perkali geseran yang paling kecil sekali adalah value dia dekat ais lah, macam tu lah. Dekat ais. Okay. Jadi dia, kalau dekat sini dia licin lah maksud dia lah. Dan dia memberikan value untuk static perkali geseran statik adalah rendah sekali ya. Kalau kita banding dengan permukaan yang kasar apa semua tu lah. Okay, ya. Macam tu. Okay. Jadi yang ni boleh tengok lah dia punya beza dia. Dan kita dapat idea lah kat sini ya. Okay, untuk perkali geseran, statik dengan kinetik ada beza dia dan nilai-nilai dia bergantung kepada licin ataupun tak lah permukaan tu. Okay ya. Jadi dekat sini nanti kita akan cuba jawab beberapa soalan. Kita dah cuba cover habis lah berkenaan dengan horizontal punya keadaan lah. Kita akan cuba jawab soalan-soalan yang melibatkan objek yang berada dalam keadaan horizontal yang macam ni lah. Okay, yang macam ni ya. Okay, cumanya sekejap lagi kita akan cover yang ni lah. Ini. Okay. Jadi yang dekat sini cumanya daya yang kita bagi tu sama ada daya tu bersudut ataupun tak. Okay, dan paduan daya tu kita kena ambil kira. Okay. Dan dengan ambil kira juga sama ada permukaan itu licin, kasar semua dan diberikan perkali geseran semua untuk kita kira. Okay. Dan biasanya yang dekat sini dia akan ada kaitannya dengan pecutan lah nanti ya. Pecutan. Okay. Jadi kita kena kira pecutan apabila adanya net force. Okay. Yang mana kita akan guna net force Fx ni sama juga dengan MA lah. MA. Okay ya. Okay, ni contoh dia lah. Kita ada problem yang nombor 1. Kita ada objek dekat atas permukaan yang mendatar 6 kg. Kita tolak dia dengan daya 20 Newton. Okay ya. Dekat sini dia berikan static friction coefficient dia 0.4 lah. Okay, maksud dia dengan kata lain lantai ni kasar lah dengan ada value dia 0.4. Macam tu lah. Jadi soalan dia suruh lukis free body diagram of the box. Ya, kita kena lukis free body diagram. Maksud dia kita kena buat arah anak panah untuk apa-apa daya yang terlibat dekat atas objek ini, termasuklah daya yang 20 Newton tu. Okay, yang kedua, kita kena tentukan dia punya normal force. Okay, normal force, maksud dia determine
normal force ni kena kira lah, maksud dia bukan saja value yang kita kira dan arah dia pun kita kena tunjuk. Okay, dan yang C tu kita ada sama ada kotak tersebut bergerak ataupun tidak. Okay. Sebab dia ada lantai tu kasar, kita tak tahu sama ada dia bergerak ataupun tidak. Jadi macam mana kita nak buat? Okay, pertama sekali lukis gambar rajah jasad bebas. Okay, kita kena masukkan maklumat-maklumat yang kita tahu, iaitu kita ada berat jasad W sama juga dengan mg ke arah bawah, dan ada satu lagi daya ke arah atas, iaitu N, okay, yang mana dia adalah perpendikular terhadap permukaan. Yang satu lagi kita arrange balik dia punya daya yang kita bagi 20 Newton ke kanan, dengan harapan objek tu bergerak. Bila dia bergerak, daya geseran ke belakang lah, macam tu. Ya, itu adalah gambar rajah jasad bebas dia. Yang kedua, dia minta kita untuk tentukan net force. Okay, untuk net force ni, net force ni dia berlaku pada paksi tegak, iaitu pada paksi Y. Jadi kita akan buat macam ni lah. Net force pada paksi Y sama juga dengan MA sama juga dengan kosong. Sebab paksi Y ni dia tak bergerak. Okay, dia tak bergerak. Dia tak turun bawah, turun ke atas. Okay, sebab kita tolak along the way kat sini ya. Jadi dekat sini. Okay, jadi dekat sini kita ada N adalah positif. Tolak dengan W. W adalah negatif ke bawah. Okay, sama juga dengan kosong. Okay, yang ini kita sebut sebagai komponen dalam keadaan keseimbangan lah. Pada paksi Y itu dia tak bergerak atas bawah semua. Dia jumlah daya dia sama dengan kosong. Okay. Jadi dekat sini kita boleh dapatkan W sama dengan mg, masukkan nilai, kita dapat N sama juga dengan 58.86. Itu adalah nilai net force dia. Okay, ya. Next, kita akan tentukan dia punya sama ada objek tu bergerak ataupun tidak. Untuk tentukan objek tu bergerak ataupun tidak, kita kena tahu nilai daya geseran lah. Daya geseran. Okay, ya. Untuk tentukan daya geseran, kita assume dia adalah diberikan daya geseran. Okay. Yang ni kita tak tahu lah, sepatutnya kita letak dia sebagai bukan static punya ataupun kinetik, kita tak tahu, just kita letak sebagai value 0.4 yang diberi tadi, darab dengan N untuk dapatkan daya geseran, nilai dia 23.54 kat situ. Okay. Jadi daya geseran 23.54, daya yang kita tolak tadi adalah 20 Newton. Jadi kalau kita compare dekat sini, daya geseran ni lebih besar daripada daya yang kita tolak tadi, 20 Newton. Jadi kesimpulan dia tak bergerak lah, tak bergerak. Jadi untuk dia bergerak, kita kena tolak, kita kena bagi lebih daripada 23.54. Okay, lebih. Okay, kalau sama dengan 23.54, masih lagi tak bergerak. Dengan kata lain, daya ini adalah daya geseran yang maksimum lah kat sini ya. Okay, ataupun dengan lebih spesifik lagi, kita sebut sebagai daya geseran statik yang maksimum. Okay, ya. Dengan nilai dia 23.54. Okay. Nah, contoh lain, contoh lebih kurang sama. Yang ni pula dia bersudut. Kita tarik, katakan ada satu kita tarik dia bersudut 30 darjah. Okay, sekarang ni berbeza macam tadi ya. Yang ni diberikan daya F lah. Okay, saya letak sebagai F. Objek itu ada kinetic friction mu K, diberi sebagai mu K, dan dia nak suruh kita kira pecutan dia. Ini membawa maksud kata bila objek ni kalau kita tarik dengan daya F ni, dia bergerak, maksud dia kita boleh kira pecutan lah di sini. Okay, ya. Jadi untuk situasi ini, apa perlu kita buat? Kita kena dissolve daya yang bersudut ni kepada komponen X dan juga komponen Y. Okay, ya. Jadi sebelum kita solve problem ni,
benda yang wajib yang kita kena buat, kita kena lukis gambar rajah jasad bebas dia. Okay, untuk situasi ini, dia sama macam gambar rajah sebelum, cumanya daya yang bersudut, kita kena ada berat jasad mg ni, kemudian kita ada daya normal ke arah atas. Untuk objek ditarik ke kanan, frictionnya mesti ke kiri lah, macam tu. Dan di sini kita kena dissolve kepada komponen X, yang mana kita ada segitiga ni ya. Segitiga ni. Untuk dapatkan Fx, kita kena kenakan F cos theta. Untuk Fy, kita ada F sin theta. Okay, ya. Jadi bila kita ada dua komponen X dengan Y, daripada satu daya F ni, dah ada satu arah atas, satu lagi arah ke kanan. Jadi ada di sini kita kena layan ataupun analisis benda ni menggunakan komponen X dengan komponen Y lah kat sini ya. Okey ya. First sekali kita kena tengok value apapun daya-daya yang terlibat pada paksi X dulu. Okey. Disebabkan pada paksi X ni objek ni akan bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Untuk kes ni dia akan bergerak ke kanan. Jadi objek bila kita apply hukum Newton, iaitu hukum Newton yang kedua, yang mana net force dia sama juga dengan MA lah kat sini, dan kita cuba dapatkan net force dia. Pada paksi X, kita hanya ada dua saja daya, iaitu Fx yang ini dan juga friction force. Okay, dengan lebih spesifik lagi adalah Fk kat sini. Tentu lah. Okay, ada dua saja. Memandangkan Fx ni ke kanan adalah positif, ke kiri ni adalah negatif lah. Kita buat operation dia, Fx tolak Fk sama juga dengan Ma. Okay. Jadi dekat sini kita kena tentukan Fx, kita kena tentukan Fk. Okay. Jadi untuk kira pecutan, kita akan bahagi dengan M lah nanti. Kita dapat A kat situ. Jadi untuk dapatkan Fx, just masuk saja theta dia 30, F dia theta, kalau dia 30, masukkan 30 kat sini. Kalau ada F value, masukkan F kat situ. Okay, cumanya dekat sini F tak diberi value, jadi kita akan dapat jawapan dalam bentuk F lah kat sini. Dan juga nilai M. Okay, sebab M tak bagi value. Okay, kemudian bila kita dapat Fx, kita akan cari Fk lah. Okay, kita tahu rumus Fk sama juga dengan mu Kn. Jadi kita kena tentukan N dia. Okay. Bila dapatkan N, baru masuk dalam formula ni, dapat nilai Fk, dan dapat nilai Fk masukkan dalam ni. Okay. Dan macam mana nak dapatkan N? Nilai N ini adalah berada pada paksi Y. Jadi kita akan deal dengan komponen Y sajalah. Yang mana dekat sini komponen Y dia, kita ada N, kita ada Fy, dan kita ada Mg kat sini. Ada tiga daya yang ada. Yang mana kita jumlah daya ni sama juga dengan kosong. Sebab pada paksi Y, objek tu tak naik ke atas dan turun bawah. Dia static. Okay. In term of daya dia. Okay. Net force dia. Okay. Jadi bila kita kenakan kat sini dengan anggapan dua daya ke atas ni sebagai positif. Jadi kita campur dua-dua daya ni. Kita tolak dengan daya yang ke bawah, iaitu G, tolak dengan Mg. W tolak dengan Mg. Okay. Jadi kita masukkan value sin 0.3 adalah sin 30 adalah 0.5. Okay. Dan kita dapat N. Okay. Yang mana bila kita dapat N, kita bawa masuk dalam rumus ni, kita dapat value dia yang ni. Macam tu lah. Untuk bila dapat Fk, kita akan masuk dalam ni lah. Okay. Untuk akhir sekali, untuk dapatkan pecutan, kita masukkan rumus value Fx, kita masukkan value Fk, kita bagi dengan M, ini adalah jawapan dia. Okay, ya. Jadi sekarang ini kita dah lihat macam mana kita nak solve problem melibatkan daya yang bersudut. Ini baru satu daya, kalau ada 2-3 daya sudut, kita kena dissolve semua sekali. Okay. X dengan Y. Yang mana X saja, yang mana Y saja. Yang mana dekat sini pada paksi Y, asasnya digunakan untuk nak dapatkan value N. Okay, N dia.
Okey ya. Ini contoh yang sama. Okay, tetapi dekat sini dia nak dia terbalik sikit lah, dia nak cari value friction force kat sini ya, limiting friction. Maksud dia maximum value of friction force lah kat sini, nilai F dia. Okay, sama ada F iaitu Fs lah kat sini. Apabila kita kenakan daya F pada sudut 30 darjah. Macam tu. Okay, still sama juga kira macam sebelum tadi. Cumanya dia sekarang ini dia nak dapatkan nilai Fs. Macam tu. Okay, jadi still sama juga. Menggunakan rajah yang sama. Yang ni kena buat dulu. Kena dissolve kepada komponen X dan juga komponen Y dia. Okay. Kemudian untuk X, kita ada dua daya yang terlibat. Satu Fx, satu lagi Fy, satu lagi Fk ni kat sini. Untuk situasi ni bukan Fk ya, Fs. Okay, sebab dia nak cari limiting force dia. Jadi masukkan rumus yang mana kita tahu bahawa untuk sini pada keadaan limiting force masuk dia, kita kenakan daya F ini, objek ni tak bergerak. Okay, ya. Berapa daya geseran dia yang pada masa ini dia halang daripada objek tu bergerak bila kita kenakan daya F. Jadi dekat sini pada paksi X ada dua komponen Fx dengan Fs ni. Bila kita campurkan dia sama juga dengan kosong. Okay, sebab dia tak gerak. Okay, kat sini ya. Okay, jadi bila kita buat formula macam ni, maksud dia Fx sama juga dengan Fs. Okay, cumanya sekarang ini next untuk dapatkan value untuk Fs, kita gunakan rumus yang ini. Pada paksi Y masih lagi sama macam sebelum ni, yang mana kita tahu bahawa ada tiga komponen daya yang terlibat, itu adalah N, Fy dengan W. Jadi kita campurkan dua-dua sama dengan kosong, yang mana pada paksi Y dia adalah kosong lah, jumlah net force. Dia masih lagi sama macam tadi ya. Okay, akhir sekali untuk cari nilai Fs, kita masukkan value ni darabkan dengan μs. Okay, kita dapat value dia. Okay, ya. Untuk contoh yang lain, yang ni contoh yang samalah, cumanya saya masukkan nilai sajalah. Jisim saya bagi 5 kg. Force F ni saya bagi 20. Okay. Dan berapa pecutan dia. Okay. Menggunakan problem yang nombor 2 tadi. Okay. Kita masukkan value yang mana F ni 20, mu ni 0.3, M ni adalah 5, G 9.81, F ni 20 dan kita selesaikan dapat 1.121. Okay, ya. Jadi kita kira dapat pecutan. Okay, next problem 5. Sekarang ni saya campur satu lagi daya lain, iaitu daya yang satu lagi iaitu 40 Newton. Okay, ya. Jadi apa berlaku kalau saya tambah satu lagi daya? Okay. Secara yang lain-lain semua value dia sama. Okay. Kalau secara logiknya dia lagi pecutan lagi besar lah, sebab extra force kita bagi sebanyak 40 kat situ. Jadi macam mana nak solve problem sama juga. Okay. Cumanya ada tambahan satu lagi pada paksi X punya komponen, iaitu F2. Yang ini sama juga, kita kena pecahkan kepada F1. Ni dia pakai F1, kita kena pecahkan F1X, kemudian F1Y. Okay. Untuk solve problem ni, kita kena buat free body diagram lah. Okay. Yang ini sama juga sebab dia differentiate antara dua force, satu pakai F1, satu lagi pakai F2. Okay. Jadi dekat sini kena ada F1 lah kat sini ya, F1Y, kat sini kena ada F1X tentu. Ya. Jadi sekarang ini untuk kira pecutan, kita kena dapatkan net force pada paksi X
Okay, bila kita apply extra daya yang bagi 40 ni, objek dah tentu terlebih laju pecutan dia, okay, yang mana dia bergerak, jadi sama juga dengan MA lah. Dapatkan net force yang mana kalau kita tengok daya-daya yang terlibat pada paksi X, ada 3 lah sekarang ni ya. Satu daripada F1X ni, iaitu yang ni. Satu lagi daripada daya yang kita bagi ekstra 40 ni, dan satu lagi daya yang menghalang, iaitu daya geseran lah. Jadi dua daya dalam arah yang sama ni kita campur dan kita tolak dengan daya geseran. Okay, untuk dapatkan pecutan, kita kena bahagikan dengan GC. Sebelum tu, kita kena identify value F1X, F2 dengan FK lah. Okay, F2 boleh dapat 40 kat sini, F1X boleh kira guna rumus yang ini, dan FK ni dapat daripada rumus yang ini lah. Okay, mu K darab N. Jadi N ni dapat melalui komponen Y dia kat sini lah. Jadi komponen Y dia masih lagi sama lah, tak berubah. Sebab kita hanya tambah ekstra komponen X saja. Kalau kecuali lah, kalau saya tambah satu lagi arah daya yang bersudut satu lagi, mungkin ada tambahan lain sikit lah. Okay, untuk situasi ni sama saja. Kita ada 3 daya yang terlibat pada paksi Y, iaitu N, F1Y dengan W. Okay, yang N, F1Y ni dalam arah yang sama, kita campur. Yang W ni arah dia ke bawah, negatif, kita tolak lah kat sini. Okay. Jadi kita solve dia punya value, kita dapat N dia 39.05. Kita masuk dalam darab dengan mu K, kita dapat FK. Dan semua sekali value-value yang kita masuk dan kita bagi, kita dapat value dia 9.12. Maksud dia dengan tambah 40 Newton lagi, objek memecut dengan laju lah, dengan lebih tinggi lah kat situ lah, berbanding dengan soalan yang tadi. Okay, untuk problem 6 berbeza sikit. Kalau kita tengok soalan masih lagi sama, F1 20, F2 40 sama, tapi arah saja berbeza. Yang ini dia macam tekan sikit macam tu. Dia ada tekan, arah dia masuk ke dalam lah kat sini. Berbeza lah. Yang tadi dia tarik naik atas. Okay, jadi still sama juga, kita kena dissolve kepada komponen X. Untuk situasi ini, kita ada satu komponen sebelah sini, yang ni nilai dia Fx ataupun F1X. Satu lagi komponen ke bawah macam tu. Okay, yang ni F1Y. Okay, apa ni? Tekan tadi Prof. Tekan. Okay. F1Y lah kat sini ya. Okay. Jadi dia mula dekat sini ya. Dia mula kat sini, dia stop kat sini. Kita akan lalu macam tu lah. Lalu macam tu. Head to tail lah. Macam tu lah. Okay, jadi dia, F1X, kita cari F1Y. Okay. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita kena dissolve kepada komponen F1X dan F1Y. Jadi untuk cari dia punya pecutan, sama proses yang macam tadi yang kita buat, yang slide sebelum, iaitu dapatkan net force pada paksi X, yang mana dekat sini kita ada tiga daya, iaitu daya F1X, arah dia ke kiri, F2 ke kanan, yang ni F2 ke kanan, lepas tu FK, okay, ke kiri. Jadi ada 2 daya ke kiri, ada 1 daya ke kanan lah. Okay, yang mana daya ke kanan F2, ni F2, yang lain semua tolak lah. Okay, sebab ada F1X tolak dengan FK. Sama juga dengan MA. Untuk dapatkan A, kita bagi dengan M. Okay, jadi F2 boleh masuk, value dia 40, F1X boleh dapat F1 cos theta, FK dapat yang menggunakan net force pada paksi Y. Okay, sekarang ini net force pada paksi Y dah ada 3 lah. Okay, berbeza dengan tadi ya. Okay, ada 3. Dia contribute daripada F1 ni lah. Sebab F1 ada satu lagi ni, F1Y kat sini. Ada 1N, ada F1Y, ada MG. So, jadi ada 2
dua daya negatif ke bawah iaitu F1Y dengan Mg. Nilai ini dicampur dua-dua dan ditolak oleh N kat sini ya. Jadi N akan tolak dengan Mg dengan F1Y. Dan kita solve, kita akan dapat nilai Fk 17.715 dan masukkan dalam persamaan dia dan kita dapat 0.993. Dengan dalam condition ni sungguh pun ada daya yang kita tolak ke belakang, tapi objek tetap bergerak dengan value kejutan ni 0.993. Ada condition soalan yang kalau maksud dia kalau diberikan F1 ni lebih besar, mungkin 40 ke, mungkin objek tu tak bergerak. Kat sini bila kita kira yang value yang dekat sini, kita akan dapat jawapannya negatif lah kat sini ya, negatif value. Maksud dia negatif value. Maksud dia kita dapat negatif value ni, maksud dia objek tu tak bergerak lah kat situ lah. Maksud dia daya geseran tu ataupun contribution daripada kita tolak banyaknya komponen X ke arah negatif, ke arah kiri tu lebih membantu untuk menghalang daripada objek bergerak ke kanan. Macam tu. Ini contoh yang exercise lah. Yang ni boleh nanti dah habis nanti balik praktis lah. Jawapan pun saya ada bagi. Kemudian berkenaan dengan daya yang lain, yang mana daya yang lain ni daya integrated menggunakan cord ataupun tali ya. Dia panggil connecting cord ataupun rope ataupun tali ya. Connect di antara dua objek. Contohnya situasi yang bentuk macam ni lah. Ada satu bongkah kayu, dia ada takal, connecting dia menggunakan takal, dan juga ada objek lain yang dekat sini. Sebagai contoh ada baldi, ada box lain dan lain-lain lagi lah, yang mana situasi dia boleh ada macam-macam lah. Sama ada, dan sekejap lagi kita tengok lah. Yang mana dekat sini ya, rules dia kalau kita melibatkan connecting, yang ni disebut tension lah, tegangan daya tegangan lah. Yang mana value untuk daya tegangan ini untuk dua objek yang connect dengan cord macam ni, dia punya arah dia ke arah luar objek. Mengarah ke arah luar, bukan masuk dalam objek lah. Bertemu antara satu sama lain macam ni. Kalau situasi orang ni, dia ke arah luar orang. Macam tu. Apa-apa pun lah, kalau kita ada satu objek duduk connect atas horizontal macam ni, ada tali duduk macam tu, dia punya arah direction untuk tegangan tali ni adalah macam tu lah, mengarah antara satu sama lain lah, ataupun keluar daripada objek. Yang mana value untuk T ni dan T ni adalah sama lah. Yang ini dengan ini, dia value dia adalah sama, cumanya arah saja beza. Yang ini pun sama. Macam tu lah. Dan still unit dia adalah dalam Newton. Ini adalah connecting rope dengan objek-objek lain boleh ada dalam situasi yang bentuk-bentuk dia macam ni. Bentuk macam ni. T dia ni still sama dengan T ni. Kalau yang ini, kalau yang ni T dia arah macam tu, yang ni T dia arah macam ni. Yang ni pun sama, T dia macam tu. Tapi semuanya application dia boleh ada macam-macam lah. Untuk situasi ni boleh ada satah condong dengan objek bentuk macam ni, ataupun takal bentuk macam ni. Yang mana condition dia boleh ada, sama ada objek tu nak kekal dalam keadaan diam. Contohnya macam ni ya, berapa friction
daya geseran diperlukan untuk objek tu diam ataupun bila dia bergerak berapa pecutan dia. Kalau macam ni pecutan dia, kalau dia bergerak ke arah ni pecutan dia berapa. Okey, tentu. Okey, ataupun pecutan keseluruhan objek. Okey, untuk situasi ni. Okey, dalam connecting yang lain kita ada dalam keseimbangan bentuk dia macam ni lah. Okey, macam kita nak gantung gambar kan, kita letak tali tu semua, kemudian kita paku dinding tu, kita sangkut. Macam tu lah. Ini boleh kata macam gambar lah, frame gambar semua. Yang ni adalah tali ke macam tu lah. Okay. Jadi kita nak kirakan tegangan tali kat sini macam mana. Kalau dalam situasi ni berbeza lah, T dia berbeza. Untuk situasi ni pun sama, T dia berbeza. Okay, ya. Okay, bergantung kepada sudut-sudut yang diberi lah kat sini. Okay. Dan macam-macam keadaan lah. Jadi kita cuba tengok satu-satu lah. Okay, untuk connecting body yang tadi lah, lebih kurang yang saya tunjuk tadi. Okay, kita cuba tengok yang paling simple sekali untuk yang ni kita sebut sebagai equilibrium condition lah, dalam keadaan objek dalam keseimbangan, yang mana bila kita letakkan tali, dia tahan lah. Jadi objek tu duduk diam lah kat sini. Jadi dia boleh tanya tegangan tali pada dua-dua tali yang ni lah. Okay. Setiap tali tu berapa value tegangan tali dia. Untuk situasi ni sebab dia dalam keadaan simetri, sudut sama, tali dia, tegangan tali kiri dengan kanan ni adalah sama lah. Okay. Yang mana yang ni kalau kita kena lukis lah dia punya gambar raja jasad bebas dulu. Yang ni arah dia ke sini. Yang ni arah dia ke sini lah. Tu. Dan satu lagi dia ada berat jasad macam tu. Okay, ya. Dan dia melibatkan sudut. Kalau ini adalah paksi X dia melibatkan sudut. Kita kena dissolve kepada komponen masing-masing lah. Komponen X, komponen Y. Okay, macam mana nak buat? Kita dissolvekan kepada komponen masing-masing. Kita ada T1 dan T2 lah. Yang situasi ni T1 dan T2 ni kita adalah dari segi logiknya T1 dan T2 ni sama. Tapi saya differentiate dulu T1 dan T2. Macam mana dia boleh sama, sekejap lagi kita tengok lah. Okay. Sebab dia sudut dia sama lah sebenarnya. Okay. Kita boleh apply pada sudut yang berbeza lah nanti. Okay, tentu. Okay. Jadi untuk T1 kita dissolve kepada komponen T1X ni dan juga T1Y. T2 kita ada T2X dan juga T2Y. Yang mana untuk dapatkan T1X ni kita gunakan cos. Untuk T2X pun kita gunakan cos. Yang ini T1Y guna sin. Yang ini pun guna sin. Okay, jadi kita masukkan sin 45 dengan cos 45 sama saja value dia. Okay, tekan kalkulator dapat 0.7071 T1 untuk T1Y, untuk T1X sama juga macam ni. Okay, sama juga macam T2X, T2Y. Okay, ya. Jadi macam mana nak dapat value T1 dan T2? Okay, kita kena dissolve kepada komponen X dengan Y lah. Jadi kita kena layan komponen X dulu. Okay, komponen X, apa daya-daya yang ada dekat komponen X. Okay, jadi kita solve dia lah. Untuk situasi ini, komponen X dengan komponen Y, net force dia mestilah kosong. Okay, yang mana Fx sama juga dengan kosong. Sebab objek ni tak bergerak. Paksi mendatar pun dia tak gerak, paksi menegak pun dia tak gerak. Jadi dekat sini, pada paksi X, kita ada dua daya saja. Kita ada T1X ni dengan T2X. Okay, yang mana value T1X dengan T2X ni kita campur dua-dua. Okay, campur dua-dua ni lah. Yang mana T1 ni ke kanan ni positif lah. T1X ni ke kiri dia negatif. Macam tu. Jadi sama juga dengan kosong. Jadi kita solve dia. Kita dapat T1 sama X dengan sama juga dengan T2X. Kita tahu T1X dengan T2X ni adalah value dia ni. Dengan ni, kita ganti lah.
Dan akhir sekali kita dapat T1 dengan T2 tu sama. Okay. Yang mana nilai ni kita boleh cancel out lah. Kita boleh cancel out, kita dapat T1 sama dengan T2. Itu yang sebab daripada sini kita dah tahu lah T1 sama dengan T2 sebabnya sebab sudut dia sama. Kalau sudut tak sama ni, katakan dekat sini sudut dia 30 ke, memang tak sama lah. Okay, kita tak boleh dapat sama. Okay, jadi kita dah dapat satu persamaan lah kat sini, T2 sama dengan T1. Untuk solve dah dapat value T1 ataupun T2, kita kena solve satu lagi yang Y punya direction lah. Yang mana Y direction kita ada Fy sama juga dengan kosong. Okay. Kita ada tiga daya-daya yang terlibat, iaitu datang daripada T1Y, T2Y dan juga Ng. Tiga. Dua-dua T1Y dengan T2Y ni positif, Ng ni adalah negatif. Campur semua dapat macam ni dan ganti sin, cos apa semua, masukkan value, kita dapat satu persamaan. Nilai ini kita tak boleh solve terus sebab ada ungkapan T2 dengan T1 dalam persamaan. Ini pun satu ungkapan lain. Jadi untuk solve problem ni, kita ada tahu bahawa T2 sama juga dengan T1. T2 ni kita ganti dengan T1. Okay, ganti dengan T1. Jadi persamaan dua sekarang ni ada dalam sebutan T1 dan kita permudahkan persamaan ini dan kita dapat T1 sama juga dengan 34.68. Bila dapat T1, kita boleh dapat T2 lah kat sini. Okay, sebab dua-dua sama. Okay, itu saja. Okay, untuk solve problem ni, kalau jumpa sudut-sudut yang lain, kedudukan yang panjang pendek apa semua tu, okay, mungkin dia tak bagi sudut tapi dia bagi panjang. Panjang ni berapa, macam tu lah. Yang mana panjang dia bagi dimension lah dekat sini 3 ke, daripada ujung sini ke ujung sini 3, daripada sini ke sini 4, macam tu. Okay. Dia tak bagi sudut tapi dia bagi value ni, kita boleh kira sudut dia lah. Okay. Ni contoh lain lah. Contoh lain connecting yang mana yang diberikan value dua objek diikat pada takal ni. Biasanya kalau dekat sini untuk nak solve problem yang berbentuk macam ni, dia akan bagi tahu jisim puli, frictionless apa semua tu diabaikan lah, maksudnya tak ambil kira lah. Kalau real life ni semua kena ambil kira jisim puli, tali tu ada jisim dia juga, lepas tu ada friction apa semua. Dalam keadaan ini kita abaikan semua tu, just nak dapat kaitan di antara pengiraan yang melibatkan dua objek disambung menggunakan chord ni. Okay. Soalan dia dapatkan pecutan. Bila dua objek diletak macam tu, yang mana lebih berat dia akan turun ke bawah lah. Maksudnya yang lebih ringan akan ikut naik atas lah. Kalau untuk situasi ini, kalau kita bayangkan kalau daripada gambar rajah pun kita anggapkan sebagai objek yang besar ni lebih berat lah. Maksud dia akan turun bawah lah macam tu. Objek ni akan naik atas semua. Okay, untuk situasi ini kita kena faham untuk acceleration dia dua-dua bila objek tu turun ke bawah ataupun objek ni naik atas, pecutan dua-dua ni sama. Pecutan dia dua-dua sama sebab dia dalam satu sistem yang sama. Okay. Jadi soalan dia nak dapatkan pecutan blok lah. Okay, once kita boleh kira pecutan blok M besar ni, kita blok M kecil sama jawapan dia. Okay. Okay. Cara nak solve problem, pertama sekali kena buat gambar rajah jasad bebas. Untuk situasi ini, paksi Y saja yang terlibat. Okay. Kita buat gambar rajah jasad bebas. Pada tali ini untuk objek kita keluar. Yang ni pun keluar macam ni. Kita label sebagai T1, T2. Untuk situasi chord yang bersambung macam ni, T1, T2 ni sama. Ya, sama. Kita boleh wakilkan sebagai T besar. Okay. Yang ni kita boleh wakilkan sebagai T ya. Okay. Sama value dia.
Cumanya dalam sistem ini dia bukannya dalam keadaan seimbang, dia tak duduk statik lah, tapi dia bergerak. Soalan dia nak cari pecutan. Kat sini pecutan untuk ke bawah, yang ni pecutan di atas. Okay. Jadi kita ada dua persamaan lah yang kita akan create nanti. Yang pertama sekali, persamaan untuk jasad yang besar ni, yang mana untuk membolehkan objek turun bawah, okay, nilai mg ni mestilah lebih besar daripada nilai T1 lah, nilai T ni. Okay, baru dia turun bawah lah, macam tu lah. Okay, dekat sini blok yang sebelah kiri dia turun bawah, maksud dia mg akan tolak dengan T sama juga dengan ma. Okay, dia apply ni lah Fy punya. Sama juga dengan ma. Okay, untuk situasi ini M ni adalah M besar, yang ni besar lah. Okay, dan mg, M sebab M besar ni, guna M besar G ni lah. Jadi ada satu persamaan untuk bukan left lah, untuk right block ni, T besar akan tolak dengan mg lah. Okay, T besar akan tolak dengan mg sama juga dengan ma. Jadi persamaan yang nombor 2. Dua-dua persamaan ini kita akan ganti lah masuk. Okay, yang mana kita ambil T dia sebagai subjek lah. Yang mana T ni akan masuk kat dalam ni nanti lah. Okay, ganti lah. Jadi kita ambil persamaan nombor 1. Kita buat dia T sebagai subjek. T ni kita akan masuk dalam persamaan nombor 2. Okay, kita masuk dalam T dalam persamaan nombor 2. Dia jadi macam ni lah. Okay, dan kita permudahkan, akhirnya kita dapat A dia ni. Yang mana M besar tolak M kecil darab dengan G bagi dengan M besar campur dengan M. Okay, ya. Jadi kalau kita ada ni value, okay, katakan objek besar ni 10 kg ke, yang objek yang ni 2 kg, kita boleh kira lah, boleh masuk dalam ni dan boleh dapat A. Yang mana dia bergantung semata-mata pada jisim, objek dan juga graviti saja. Macam tu lah. Okay, dengan tahunya value jisim objek 10 dengan 2 ni, okay, yang untuk ni kita kalau nak kira, kita ada 10 tolak dengan 2 jadi dengan 8 lah. 8 darab dengan 9.81 bagi dengan 12. Itu lah. Okay, dapat value dia. Okay. Untuk situasi ini ada berjenis lah, dia boleh ada campur dengan blok lah, apa lain lah, dalam bentuk takal. Okay, macam tu lah. Okay. Ya, ini contoh dia yang tadi saya sebut. Kalau sudut dia berbeza sikit, okay, jadi ada value dia kat sini. Yang mana T1 dengan T2 ni jawapan berbeza. Yang tadi jawapan dia sama sebab sudut dia sama. Okay, yang ni balik cuba kira lah. Jawapan pun dah ada. Okay ya. Jadi akhir sekali ya untuk topik ni sebelum kita berhenti. Okay. Kita ada inclined plane untuk objek yang berada pada kedudukan satah yang condong pada sudut tertentu lah kat sini ya, sudut dia pada satah mendatar ni ya. Jadi dekat sini ya, bila kita dah ada objek pada satah condong, kita kena tentukan rajah jasad bebas dia, apa dia kat sini ya. Okay, yang perlu kita tahu untuk satah condong ni, kita kena layan dia sebagai satah ini ya. Satah yang ini sebagai X punya. X punya, horizontal punya. Yang dekat sini ni adalah Y dia. Y dia. Okay, ya. Jadi nanti untuk orang yang berada pada satah condong, kita tahu bahawa dia bentuk dia macam ni ya. Kan? Kita tahu X lah. Okay. Yang ni Y dia, yang ni X dia lah macam tu. Okay, untuk situasi ni, X dia condong sikit, Y dia yang ikut condong macam ni lah. Okay. Okay, apa yang perlu kita tahu untuk objek yang berada dekat atas satah condong, yang first kali ditindakkan oleh berat jasad iaitu W ni ya. Ni W. W ni sama juga dengan mg lah kat sini. Okay, dah tentu mg ya. Lepas tu
kita ada normal. Daya normal adalah daya yang perpendikular dengan permukaan. Yang ni 90 darjah. Ini adalah N. Okay. Itu sajalah yang kita tahu lah. Jadi, untuk nak dapatkan value N ini, kita kena ada satu lagi value kat bawah ni ya. Yang ni dissolve daripada berat jasad ni. Dan satu lagi adalah ini. Arah ni ya. Okay, berat jasad arah bawah ni, kita ada head to tail lah. Macam tu. Yang ni value pada value negatif untuk paksi Y ni. Yang ni adalah value positif untuk paksi X. Okay, dari sini. Untuk objek yang duduk dekat sini, okay, kita kena ambil kira dia punya geseran dia lah kat sini. F. Okay, Fs ke Fk kat sini. Macam tu. Jadi apa benda yang kita perlu tahu? Kita kena dapatkan komponen yang ini satu, komponen ni satu. Yang ni adalah komponen berat jasad W dapat melalui W cos theta ni ataupun mg cos theta. Yang sini adalah komponen X dia adalah W sin theta. Okay, sama ada direction dia arah ni di bawah ataupun kita boleh tarik dia dekat sini. Okay, sama jugalah nak guna segitiga ni ke ataupun segitiga ni. Macam tu. Jadi apa yang ada dekat sini, kita ada N, kita ada W mg cos theta untuk paksi Y ni ya. Okay, untuk paksi X kita ada mg sin theta, kita ada Fs ataupun Fk. Itu sajalah. Okay, macam tu. Okay. Jadi ada certain condition lah untuk situasi ni. Kalau kita letak objek itu tak turun, dia duduk diam, masuk dia. Untuk komponen X ni, net force dia sama juga dengan kosong lah. Okay, masuk dia. Value ini tolak dengan Fs sama juga dengan kosong, 1. Okay. Kalau kita letak dia, okay, itu untuk komponen X lah, sama juga dengan kosong. Untuk komponen Y dia, N campur dengan mg cos theta sama juga dengan kosong. Yang tu lah. Sebab pada paksi Y dia tak bergerak, dia tak masuk dalam, naik atas semua. Macam tu lah. Okay. Jadi untuk paksi Y, kita boleh dapatkan nilai N lah. N melalui N sama juga dengan value ni. Okay. Yang pada paksi X, kalau dia tak bergerak, value ni sama juga dengan ni. Kalau dia bergerak, value ni tolak dengan value ni ada nilai. Bila ada nilai, sama juga dengan MA. Macam tu lah. Jadi ada satu persamaan lah untuk dia bergerak turun, persamaan dia bentuk macam ni lah. Okay lah. Jadi bila bentuk macam ni, yang ni kita ganti lah value dia. Ada mu dengan N. N dapat daripada mana? N dapat daripada paksi Y kat sini. Okay, yang value dia sama juga dengan ni. Macam tu lah. Okay. Jadi bila kita masuk dalam ni, N dapat daripada mg cos theta. Untuk dapatkan A, kita akan dapat macam tu lah. Okay. Yang mana M ni boleh cancel, M ni boleh cancel, M ni boleh cancel. Macam tu. Okay. Dan G ni kita faktor keluar, kita dapat macam tu. Okay. Yang ni untuk situasi yang kita tak buat apa-apa lah. Kita letak dia sama ada dia duduk diam ataupun dia lunsur turun. Kita tak buat, kita tak tolak dia, kita tak tolak dia ke bawah ataupun kita tak tolak dia naik atas. Ya. Jadi soalan ni boleh macam-macam lah. Dia ada tolak ke bawah, boleh tolak naik atas, boleh tolak tepi macam tu lah. Jadi kita kena ada tambahan daya-daya lain. Okay. Yang pentingnya kita akan pecah pada dua lah, satu komponen X, satu komponen Y. Macam tu. Ini contoh dia lah. Kita ada 80 kg objek pada condong 30 darjah. Okay, diberikan dekat sini perkali geseran adalah 0.3. Dapatkan pecutan. Okay, maksud dia perkali geseran ni of course dah tentu perkali geseran kinetik lah sebab objek tu dah bergerak. Okay, macam mana nak solve problem ni? Kita kena lukis dulu gambar rajah jasad bebas dia lah.
Okey, daripada sini gambar darjah jasad bebas dia, kita ada mg, kita ada wy, kita ada wx, kita ada fk, kita ada n. Okey, first sekali kita kena dapatkan dulu wx, nilai dia berapa bila kenakan sin, wy kena dapat berapa bila kenakan cos. Okey, nak start macam mana? Okey, kita ambil pada paksi x lah. Yang mana pada paksi X ada dua daya saja, iaitu WX dengan FK. Okay. Yang mana dekat sini dia melonsor turun ni, kita anggapkan dia sebagai positif lah kat sini ya. Anggapkan positif. Okay. Jadi dekat sini WX kita tolak dengan FK sama juga dengan MA. Bila disebabkan objek ni bergerak turun ke bawah, jadi dia sama juga dengan MA. Okay, jadi kita masukkan value, nanti kita dapat A lah kat sini. Okay, dan kita masukkan satu-satu lah. Untuk dapatkan FK, kita ada rumus ni. N dapat macam mana? Dapat melalui komponen Y dia, kita ada N dengan WY. Arah dia bertentangan, ni campur je lah. N positif, WY negatif. Okay, jadi N tolak WY sama juga dengan kosong. Sebab paksi Y, paksi yang tak bergerak. Okay. Jadi automatically kita dapat N sama juga dengan mg cos theta, dan masuk value kita dapat macam tu. Dan ganti dalam FK kita dapat 203.90. Dan masukkan ke value yang seterusnya, ganti kita dapat A 2.36. Okay. Jadi cara nak solve problem ni lebih kurang sama dengan lain-lain. Kita kena buat X net force sama juga dengan kosong ataupun MA, ataupun yang ini sama juga dengan tentu kosong lah sini. Tentu. Okay, yang kedua, contoh dia yang kedua dekat sini, contoh lain, objek 15 kg pada incline yang sama dan perkiraan tak diberi, tapi di sini dia beri pecutan dia 0.3. Dia macam terbalik soalan tadi. Jadi macam mana nak daya geseran. Okey, daya geseran kinetik lah kat sini. Kat sini daya geseran adalah daya geseran lah kat sini. Okey. Jadi untuk solve problem ni masih lagi sama, kita buat gambar rajah jasad bebas untuk dapatkan impeding frictional force. Kita gunakan paksi X, net force sama juga dengan kosong. Kita ada WX tolak dengan FK. Jadi dekat sini FK kita boleh dapat menggunakan rumus mg sin theta ni, yang WX ni tolak dengan MA. Okay, sebab A diberi, kita boleh terus dapat value 69.08. Okay, dekat sini untuk soalan B diminta kira-kira coefficient of kinetic friction. Jadi rumus yang kita tahu yang ini, just masukkan dan dapat BUK dengan nilai 0.542. Okay, itu sajalah cara dia. Sama ada dia bagi dia pusing-pusing macam tu sajalah. Okay, contoh lain, yang ini kita campur yang tadi lah. Kita ada takal, kita ada objek macam tu, dan melibatkan daya geseran juga. Untuk keadaan ini kita ada objek warna kuning ni, A dengan B ya, bila diletakkan, okay, akan berlaku tidak keseimbangan lah kat sini. Mungkin dia akan melonsor, B akan melonsor turun macam tu. Dekat sini diletakkan ada objek lain dengan C kat situ. Untuk bagi dalam keadaan apa ni, keseimbangan lah, to prevent moving kat sini ya. Maksud dia bila diletak C dekat atas A ni, objek tu tak bergerak lah. Jadi soalan dia kat sini, what is the minimum mass of C? Berapa C ni, berapa GCM dia? M sama juga dengan berapa? Okay, ya. Jadi apa perlu kita buat? Kita kena buat gambar rajah jasad bebas dululah, satu-satu lah. Untuk situasi ini kena buat, untuk situasi ini kena buat.
Itu lah. Satu. Okay, yang dekat sini, kita buat satu-satu dulu lah. Kalau kita buat satu untuk jasad bebas ni, okay, kita ada mg tolak dengan T, sebab T1 dengan T2 ni sama lah. T1 dengan T2 sama. Okay, macam tu lah. Okay, untuk situasi chord ni sama. Jadi kita ada mg. Okay. Okay, mg ni. Okay. Okay. Kita ada mg tolak dengan T2, okay, ataupun tolak dengan T lah, sama saja lah. Sama juga dengan kosong. Okay, untuk situasi ni lah, dia boleh buat mg tolak T sama juga dengan kosong, ataupun mbg sama juga dengan T. Untuk situasi ni, okay, untuk situasi ni, satu lagi dekat objek, dekat kotak A, kita ada T tolak dengan Fs lah. T tolak dengan Fs. Sama juga dengan kosong. Jadi, automatically T sama juga dengan Fs. Okay, yang mana dekat sini, akhirnya persamaan 1 dengan persamaan 2 ni, kita boleh samakan dia. Sebab T dia sama, T1, T2 sama, dan kita akan dapat Fs sama juga ni lah. Okay, mbg ni. Dengan gantikan nilai Fs sama juga dengan mu Sn, sama juga dengan mbg. Dengan n ni kita dapat melalui rumus MAC darab dengan G. Okay, MAC darab dengan G, masuk dia dekat sini, normal force dapat daripada hasil tambah di antara C dengan A lah kat sini. Kita ada normal force kat atas ni. Okay, normal force yang dekat atas, yang mana value dia adalah berat jasad campur C dengan A ni lah. Okay. Okay, jadi dengan value MC kita boleh dapat lah kat sini. Dengan kita permudahkan dia punya nilai MC dan kita bahagi dan kita masuk value, kita dapat MC sama juga dengan 5 kg. Macam tu lah. Okay. Jadi ada jenis-jenis yang kita boleh campur application menggunakan takar dan lain-lain lagi. Nah, ini contoh yang mungkin boleh nanti boleh tengok lah macam mana nak solve problem. Ini contoh dia untuk objek bergerak ke atas ke bawah macam tu. Exercise nombor 2, kita ada objek yang kita letak, dia akan melunsur tu, kita tolak dia secara mendatar macam tu. Berapa value dia kat sini, jawapan saya bagi, ada jawapan yang ada yang tak ada. Okay, situasi yang berbeza. Yang ni yang mana berapa daya yang kita perlu tarik melibatkan geseran dan juga satas condong macam tu. Okay, ada yang macam ni, connecting antara dua blok. Yang ni dia minta maximum mass untuk L, dia sliding lah. Okay, untuk value of M ni berapa.